Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Zaman sekarang ni kan terlalu banyak produk-produk yang ada dekat pasaran. Ada produk untuk putihkan kulit lah, ubat untuk kurus, ubat untuk kesihatan, macam-macam lagi lah, you just name it. Masalahnya dekat sini ada produk-produk yang mengandungi bahan terlarang dan tak sesuai untuk tubuh badan kita. Tapi macam biasalah, si penjual ni takkan nak beritahu dalam produk dia ada bahan berbahaya kan, dia pun nak untung. Dah tentulah dia akan cakap benda yang baik-baik je pasal produk dia. Bila buyers tertipu, itu yang ramai masuk hospital, ada kencing manis lah, kena buah pinggang lah dan macam-macam masalah lagi. Jadi ada satu cerita yang Nina nak share dengan korang kejap lagi tentang seorang atlet Amerika. Dia telah menjadi mangsa produk sampah sampai kan dia punya rahang dekat bahagian bawah ni tercabut guys. Bukan setakat tulang rahang dia je reput, tapi kan dia punya tulang-tulang dalam badan dia juga mula mereput. Tak keseram kalau benda tu terjadi kat kita. So sebelum beli apa-apa, make sure tanya orang yang pakar dulu, contohnya macam doktor, sama ada benda ni sesuai tak untuk kita. Jangan memandai-mandai, apatah lagi kalau produk tu melibatkan kesihatan kita. Badan kita ni kita nak guna lama. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang Nina nak share hari ini adalah tentang Eban Byers yang merupakan seorang atlet golf Amerika pada awal 1900 dulu. Jadi dia ni telah minum satu ubat yang mengandungi bahan berbahaya iaitu radium. Ubat ni diberi oleh Dr. Eban sendiri untuk merawat luka dia di bahagian tangan. Tapi siapa sangka ubat yang disangka akan menyembuhkan kecederaan tangan Eban, tapi telah bertukar menjadi sebuah tragedi yang sangat menakutkan. So macam biasalah, kita akan kenal dulu siapa Eban ni. Eban telah dilahirkan di Pennsylvania pada 12 April 1880. So dia ni merupakan anak kepada Alexander McBurney Byers yang merupakan seorang yang sangat kaya raya. Ayah dia adalah seorang CEO bagi syarikat keluli, CEO National Iron Bank, pengumpul barang-barang seni dan juga pengurus kewangan bagi syarikat-syarikat besar. So kita boleh tahulah yang Eban ni hidup dia memang sangatlah mewah. Apa yang dia nak, dia mudah dapat dan dia tak perlu fikir pun tentang masalah kewangan. Disebabkan dia ni adalah anak orang kaya, jadi mudahlah untuk dia ni masuk mana-mana sekolah yang hebat, yang berprestij tinggi, contohnya macam St. Paul yang terletak di New Hampshire. Masa dekat kolej, bakat dan kelebihan Eban makin terselar dalam bidang sukan, terutamanya dalam bidang golf. Pada tahun 1906, Eban pernah menjadi juara dalam pertandingan golf amatur Amerika. Jadi bila Eban ni semakin dewasa, ayah dia telah melantik Eban ni sebagai CEO bagi syarikat dorang. Sampai kan salah satu company dorang ni telah menjadi sebuah company pengeluar besi tempur yang terbesar di Amerika pada zaman tu. Tapi itulah di saat dia ni sedang menikmati kemewahan hidup, Eban telah disahkan meninggal disebabkan dia telah makan satu produk sampah. Pada bulan November tahun 1927, Eban ni telah menghadiri satu perlawanan bola sepak tahunan. Masa nak balik tu, Eban ni telah menaiki kereta api untuk balik ke rumah dia. Tiba-tiba kereta api ni telah berhenti secara mengejut hingga menyebabkan si Eban ni telah terjatuh daripada tempat tidur dia. So benda ni lah yang telah menyebabkan tangan Eban ni telah cedera. Jadi untuk merawat kesakitan Eban ni, Dr. William telah memberikan Eban satu ubat. Dia kata ubat ni sangat berkesan, sangatlah mujarab. Dr. William ni pula sebenarnya bukanlah seorang doktor yang bertauliah. Dia ni study pun tak habis tau. Lepas tu dia keluar beritahu dekat orang, dia cakap dia habis study dan dia ada tauliah. Sebenarnya dalam ubat yang dia bagi dekat Eban tadi tu mengandungi radium yang sangat berbahaya kepada tubuh badan manusia. Dia telah masukkan radium tu dalam kuantiti yang sangat sikit lah, and then dicampur dengan air yang telah disuling. Jadi bagi William, produk yang dicipta ni adalah selamat untuk diminum oleh manusia. Yelah, sebab dia fikir dia letak sikit je kan, lepas tu dia letak air suling kan, at least benda tu macam meneutralkan sedikit lah radium tadi. Pada tahun 1920-an dulu, tak ada orang yang tahu sebenarnya bahan radioaktif ni sangat berbahaya kepada manusia. Benda ni boleh menyebabkan mutasi genetik dan juga kanser pada manusia. Sampailah ada side effect yang terjadi kepada manusia, barulah diorang macam, oh, benda ni berbahaya rupanya. Zaman kita pula, kita tahu benda tu sebabnya benda tu memang dah ada dalam buku. Orang dah kaji berdasarkan eksperimen yang diorang buat dan juga daripada kemalangan yang pernah terjadi. So kiranya macam learn from lesson gitu. So William cakap dekat Eban yang dia kata ubat yang dicipta ni sangatlah mujarab untuk Eban. Confirm lega lepas ni. Dia siap memberi jaminan sebanyak 70% rebate setiap botol yang Eban beli. Disebabkan jaminan tadi, Eban mula percaya dan terhasut dengan kata-kata William. Setahu dia, William ni kan doktor, mestilah kata-kata William ni betul dan ubat tu memang mujarab. Jadi dia pun telah makan ubat tadi tanpa merasa ragu-ragu. Lepas dah makan ubat tadi, Eban dapat rasakan yang kesakitan dia tu dah mula berkurang. Rasa sakit yang ditanggung selama ni kan dah tak rasa dah. Dalam tempoh 3 tahun je, si Eban ni telah minum sebanyak 1,400 dos radium. Masa awal-awal dia makan dulu ni kan, dia cuma makan satu sudu kecil je sehari. Bila dia rasa ubat tu dah berkesan untuk dia, dia pun telah mengambil 3 botol satu hari guys. Gila kan, dari satu sudu
Dulu kecil, sehari dah bertambah menjadi 3 botol sehari. So dia start minum ubat tadi tu sejak tahun 1927 sampai dah tahun 1930. So kira 3 tahun jugalah dia makan benda tu. Ibn pernah beritahu dekat Dr. William dia cakap yang ubat yang dia makan selama ni kan memberikan dia satu tenaga yang baru. So dia dapat rasa yang badan dia lagi sihat. Tapi ada juga yang nasihat kepada Ibn jangan ambil ubat ni secara berlebihan, bahaya kot. Walaupun dia rasa ubat tadi tu telah memberikan dia tenaga, tapi dia still kena berhati-hati. Tapi kan Ibn memang dia tak pernah peduli dan dia terus minum ubat tadi tu secara overdose sampailah side effect tu sangatlah dahsyat. Pada tahun 1931, kesihatan Ibn mula merosot, tak macam dulu lagi. Badan dia dah mula susut dan dia kehilangan berat badan yang sangat drastik. Bukan tu je, dia kerap sakit kepala yang orang kata apa, dia memang tak boleh nak tahan. Dan sampailah pada satu hari tu, tiba-tiba rahang dia dekat bawah ni telah tercabut gugur macam tu guys. Sebabnya tulang dia dah mula mereput dan hancur. Dikatakan tulang dan tisu dia telah hancur berkeping-keping dan sangatlah menakutkan. Jadi korang bolehlah google gambar dia kalau korang nak tengok. Nina tak letak dekat sini sebab gambar tu agak sensitif. Sebenarnya kesan radium yang diambil selama ni membuatkan yang si Ibn ni tak merasa sakit dah. Sebab apa? Sebab radium tu telah merosakkan dia punya sistem saraf. Pada masa yang sama, radium tadi telah makan dari dalam secara perlahan-lahan. Bukan setakat rahang dia je yang jatuh, tapi gigi dia juga mula mereput. Yang tinggal dekat bahagian muka ataupun kepala dia ni cumalah 2 gigi bahagian depan ni je. Gigi-gigi dia yang lain semuanya hancur and then gugur. Sampaikan doktor yang check keadaan Ibn pada masa tu dapat nampak atau lubang ni dekat bahagian dia punya muka tu. Sampailah pada 31 Mac tahun 1932 akhirnya Ibn telah pun meninggal dunia pada usia 51 tahun. So punca kematian dia adalah disebabkan kanser. Dan kanser tu pula berpunca daripada radium yang dia minum selama bertahun-tahun tu. Apa yang Nina baca, diorang cakap dalam pernafasan si Ibn ni kan mengandungi bahan radioaktif yang sangat tinggi. Jadi masa diorang nak kebumikan dia tu kan, diorang ni telah membuat keranda daripada plumber dan diorang buat secara berlapis-lapis. Tujuannya diorang nak elakkan bahan radioaktif yang ada dalam badan Ibn tu meresap ke dalam tanah bila dia mereput nanti. Pada tahun 1965 kalau tak salah Nina, diorang korek pula dia punya kubur untuk keluarkan jasad dia untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Even dah berdekat-dekat dia dikebumikan, bahan radioaktif yang ada dalam badan dia tu masih lagi ada guys. Manakala Dr. William pula memang of course lah dia backup ubat dia kan, dia kata ubat dia tak bersalah pun. Padahal masa tu ubat dia dah pun kena ban selepas kematian Ibn tadi dan dia punya syarikat pun telah ditutup. Walaupun ditutup, dibuka balik guys. William cakap yang dia dah makan air radium ni lagi banyak daripada orang lain, tapi okey je, dia sihat je. Tapi itulah akhirnya dia sendiri pun telah meninggal disebabkan kanser punya kencing. So start dari kejadian ni, pihak berkuasa lebih memperketatkan undang-undang dan ubat-ubat yang dijual perlu menjalani proses yang telah ditetapkan. Sumpah scary. Korang bayangkan korang makan ubat tu bertahun-tahun, tiba-tiba korang punya rahang ni gugur. Ya Allah, seram tu. Memang tak boleh nak imagine ubat yang kita sangka boleh menyembuhkan kita, memang kita rasa sihat lepas makan, rupa-rupanya ada benda radioaktif dalam tu. Jadi dalam tempoh dia duduk makan tu, sebenarnya dia cuba membunuh diri dia secara perlahan-lahan. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kalau korang peminat kisah-kisah seram, mistik, sejarah apa semua, korang boleh subscribe channel Nina. Dan jangan lupa juga untuk turn on notification di bawah supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.